Okay, partnership account. Kalau sebelum ni kita belajar under company. Okay, company ataupun individual accounts. So hari ni kita pergi kepada partnership account. Okay, partnership ni macam dua lah kan, diuruskan oleh dua orang dan sebagainya. So ada beberapa info yang anda kena serap sedikit untuk anda teruskan anda punya kursus yang lain selepas ni. Okay, learning objective for this chapter is after you have studied this chapter, you should be able to explain what a partnership is. Orang tahu lah kan partnership ni, perkongsian. And how it differs from a joint venture. Apa beza dengan joint venture? Explain the rules relating to the number of partners. Okay, undang-undang dalam menentukan berapa banyak rakan kongsi yang kita boleh ada. Distinguish between limited partners and general partners. Beza antara limited partners and general partners. Describe the main features of a partnership agreement. Okay, ada beberapa benda penting lah, perkara penting yang kena ada dalam perjanjian perkongsian. Explain what will happen if no agreement exists on how to share profit or losses. Okay, macam mana keadaan kalau kita buat partnership tapi kita tak ada agreement pun. Apa jadi dengan profit and loss dia tu? Macam mana nak buat? Draw up the ledger accounts and financial statement for a partnership. Buat ledger dan financial statement for partnership. Alright. The needs for a partnership. Kenapa kita perlu kepada partnership? Okay. If a permanent relationship exists with two or more parties working together to earn a profit, they may form a partnership. Okay. Kenapa perlunya kepada perkongsian? Perkongsian ini perlu bila mana wujudnya satu-satu hubungan permanent relationship antara dua orang. Okay. Bila sebut partnership, it must be two or more. Okay. Dua atau lebih orang yang nak bekerjasama. Tujuan dia apa? Dia nak keuntungan. Dia nak hasilkan, generate more profit. Salah satu bentuk yang dia boleh hasilkan adalah dengan dia buat kerjasama lah. Ataupun dia buat partnership. Okay? Perkongsian. Okay. It requires long-term commitment to operate in business together. So, kenapa dia kata seolah-olah macam permanent relationship? Sebab dia adalah long-term commitment. Okay. Takkan kita just buat business untuk setahun kan? Tak logik. So, they usually, so they do not have to work in the same location. Biasanya, okay, kadang-kadang tak wajib pun. Tapi biasanya mereka bekerja di lokasi yang sama lah. Okay. Sebab dia nak operate sama-sama. They maintain one set of accounting record and share the profit and loss. Partnership ni, okay, dia punya nature asal dia akan hasilkan satu accounting records dan dia akan berkongsi untung dan rugi. Nama pun perkongsian kan? So dia akan berkongsi untung dan rugi. So, apa nature of the partnership? Okay. Partnership ni it is formed to make profit. Okay, of course lah kan. Tadi dah ni, kita dah pun tahu dia buat partnership ni untuk dia dapat keuntungan. It must obey the law as given in the Partnership Act, and if there is a limited partner, the Limited Partnership Act. Dia ada undang-undang. Okay, accounting ni relate dengan accounting, relate dengan duit, relate dengan operasi, dia mesti ada law. Dia mesti ada standard yang dia kena ikut. Kalau dia buat partnership, dia ada undang-undang yang dia kena ikut lah, Partnership Act 1890. Kalau dia punya partnership dia tu limited partners, so kita akan tengok sekejap lagi what is the
term by limited partners, dia akan ikut Limited Partnership Act 1907. Okay. There are a minimum of 2 and a maximum of 20 partners with some exception. Okay. Dia mestilah, bila sebut partners, dia mestilah 2 and above and maximum of 20 partners. So tak boleh lebih lah. Each general partners, okay, setiap rakan kongsi umum ataupun rakan kongsi awam ni, okay, dia bukan limited partners. So, general partners and limited partners adalah dua benda yang berbeza. Must pay their share of any debts that the partnership cannot pay. Apa maksudnya kat sini? Dia nak bagi tahu bahawa kalau kita buat perkongsian, bila kita buat satu business partnership, business perkongsian, maka kita sebagai rakan kongsi, okay, kalau ada hutang syarikat yang tak mampu dibayar, maka kita akan berkongsi sama-sama dengan semua general partners, kan limited partners untuk kita bayar balik hutang tersebut. Sekejap lagi kita tengok apa beza limited partners dan general partners. Limited partnership contain one or more limited partners, ada satu ataupun lebih limited partners, must have one general partners with unlimited liabilities. Kena ada satu general partners dengan tanggungan yang tidak terhad. Okay? Tanggungan yang tidak terhad ni maksudnya dia tanggungan dia tu liability tidak terhad. Maksudnya dia asal ada tanggungan dia kena tanggung. Sama-sama kena tanggung. Must be registered with the registrar of companies. Of course lah semua semua type of business mesti berdaftar. Okay. Who is the limited partners? Limited partners are not liable for any debts above the level of capital they invested, are not allowed to retrieve the capital they invested and cannot make management decision. Limited partner adalah seseorang yang tak bertanggungjawab atas hutang. Dia tak bertanggungjawab pun ke atas hutang yang selain daripada modal yang dia laburkan. So contoh, dia buat pelaburan 5,000 contoh 5,000. Hutang yang perlu ditanggung adalah 6,000. So dia punya hutang contoh hutang dia punya capital yang dilaburkan dalam syarikat 5,000. Hutang yang perlu ditanggung oleh setiap seorang adalah 6,000. Tapi sebabkan dia adalah limited partners, dia punya hutang restricted to 5,000 only. Lagi 1,000 tu, dia kena orang yang berada dalam partnership tersebut berkongsi antara general partners. Tadi kita cakap kan, kalau ada hutang, general partners tu yang kena kongsi. Limited partners dia tak kongsi. Dia hanya bertanggungjawab ke setakat kapital yang disumbangkan je. Okay? Are not allowed to dia tidak dibenarkan mengambil semula modal yang dilaburkan. Kalau dah rugi kan, so dia tak boleh ambil. And cannot make management decision. Tidak dapat membuat keputusan. Apa-apa keputusan daripada pihak pengurusan, limited partners ni tak terlibat. Okay, dia hanya fokus kepada untung dan rugi sahaja. Itu adalah limited partners. Okay. Partnership agreement. Okay. Bila kita cakap limited partners tadi kan, okay. Bila anda dah tahu limited partners ni dia tak bertanggungjawab pun kepada hutang yang lebih daripada apa yang disumbang, maka general partners terbaliklah daripada tu. Dia bertanggungjawab kepada semua hutang. Okay, dia boleh ambil balik dia punya modal. Dia boleh buat keputusan untuk pengurusan. Okay, itu general. Ini limited. Okay. Partnership agreements, it is best to have a written agreement drawn up by a lawyer or accountant to avoid problem later on. It should include, okay, the capital to be contributed by each partner, the profit or loss sharing ratio dalam partnership agreement. Nah, ini kadang-kadang biasa benda-benda macam ni, dia tak keluar dalam, kira-kira dia keluar dalam objektif. So anda kena tahulah apakah yang perlu ada dalam partnership agreement. Okay, apa yang kena ada.
Sama, capital to be contribute. Berapa banyak capital untuk setiap seorang yang nak sumbang. Berapa banyak profit and loss account yang kita nak share. Rate of interest paid. Rate of interest charge. Salaries, sebab dua-dua bekerja kan. So, berapa banyak gaji. Arrangement of admitting new partners. Nak ambil partners yang baru. Procedure kalau kita nak keluar sebagai partners. Okay. Capital yang kita sumbangkan. Okay, by each partner needs not be equal. Capital tak sama. So sebab tu dia ada kaedah pengiraan. Profit and loss account, macam mana nak share. Interest paid, interest charge, salaries to reward more responsibility or task. Contoh kita dua-dua partner, tapi ada seorang daripada kita adalah orang yang tugaskan untuk buat tugasan yang lebih besar. So dia ada salaries to reward. Okay, performance related payment to partners berdasarkan kepada performance partners. Okay, ini contoh dia. Dia bagi aktiviti. Teller and clerk share profit in the ratio. Inilah dia bagi dah maklumat-maklumat ni. Semua dia bagi kan. Apa yang awak nak buat? Nampak ni, dia akan start, dia bagi net profit. Biasanya anda akan start dengan net profit. Nampak ni. Dia bagi net profit. Nanti anda boleh tengok. Tambah charge for interest. Tengok formula Kena add charge for interest. Tolak salaries dengan interest on capital. Ini formula. So kalau anda tanya kat saya macam mana dapat doktor, dia memang formula. So pembahagian dia, tengoklah dia ada cakap layak kan. Berapa orang ni dapat, berapa orang ni dapat. Kalau dia kata based on modal, kena kira lah. Kena kira purata modal. Okay, ini cara dia didak. Formula dia. Balance of profit. Dapat profit ni, 32,500 ni. Berapa banyak orang dapat, berapa banyak teller dapat, berapa banyak clerk dapat. Based on the modal. So teller punya modal lebih banyak daripada clerk, so dia akan dapat untung yang lebih tinggi. Tapi yang bawah ni sama. Ini formula dia. Ini mesti sama. Sebab 32,500 ni kita pecahkan. Ini yang kita pecahkan. Okay, berapa banyak teller dapat, berapa banyak clerk dapat. Ni. Okay. So hasil dia akan jadi 20 plus 30,000. Ini balance profit, dia punya balance of profit. Interest capital yang kita ambil daripada sini tadi, kita ringkaskan. Ini adalah ringkasan dia kat sini. Okay. Hasilnya akan dapat balik 50,000. 50,000 ni apa? Net profit tadi kan. Awal-awal net profit. Capital accounts, okay. Untuk capital accounts, there are two choice open to partnership. Fixed capital account plus current account, fluctuating capital account. Okay. Fixed capital account. Untuk capital account tetap, sebagai contoh, okay. Account modal tetap dan account semasa. Ataupun fluctuating capital account modal yang berubah-ubah. Okay, ada dua jenis modal. Okay, account modal untuk setiap rakan pekongsi ni, kita akan masukkan ke dalam account rakan kongsi masing-masing. Okay, each partner dia ada dia punya account modal dia. Dalam akaun modal itu akan ada faedah atas modal, keuntungan, gaji yang diterima oleh rakan kongsi, faedah-faedah. So anda akan tengok, dia akan bagi ada formula. So anda kena tahu apa yang masuk dalam akaun modal tersebut. Sebagai contoh, cuba tengok ya. Ni dia cara buat akaun modal dia. So semua benda dia dah bagi. Anda just masukkan saja informasi-informasi yang diberikan ke dalam ni current account, ini modal. Ni benda-benda ni nak dapat kat mana? Dapat dekat slide yang sebelumnya. Mana yang masuk dalam current account, mana yang masuk dalam capital account. Fluctuating capital account. Okay, kalau yang fluctuating ni pula, yang dia boleh berubah-ubah kan? Okay. Dia akan masukkan baki modal kita yang berubah-ubah tu. Okay, dia akan transfer. Okay, daripada kadang-kadang orang tak guna pun account semasa. Dia guna fluctuating capital account. Sebab dia nak agihkan keuntungan, nak agihkan modal dan sebagainya.
Okay, dia depends kepada company lah nak guna yang mana. Ni adalah fluctuating. Okay, dia asing. Dia masuk kat sini, dia masuk kat sini. So dia dapatkan kita yang baru. Okay, tengoklah tadi kan. Kalau yang current, tengok ni. So ini yang capital kan, dia asing. Dia buat capital dan current sekali. Jadi dua jenis, capital dan current sekali. Lagi satu, fluctuating. Fluctuating ni sekali. Tak ada asing-asing, capital dengan current. Capital account dengan current account. Sama. Dia terus dia sekali. Cuma dia beza individu lah. Okay, dia asingkan partners. Okay. Kalau tak ada, okay, ni part last Saya ambil masa sikit. When no partnership agreement exists, kalau tak ada partnership agreement, okay, ini dia. Anda kena buat apa kalau tak ada? Kalau tak ada, anda kena buat ni. Profit and loss account, kongsi sama-sama. Tak ada interest allowed or capital or drawing, tak ada gaji. Additional capital invested may receive an interest at 5% per annum. Ini yang anda kena ikut. So, syaratnya anda kena ingat lah. Kalau tiba-tiba soalan tanya, tak ada partnership agreement. Kalau ada partnership agreement, so ikut agreement. Kalau tak ada, ini dia punya agreement dia. Yang kita kena ingat. Okay, the balance sheet, the last part of the balance sheet for the partnership is format to show both partners' capital account. It also show what happened during the year in terms of share of profit, drawing interest on capital interest on drawing. So tengok kat sini. Dalam part balance sheet, tadi anda dah buat capital account kan? Capital account, current account. So anda masukkan dalam balance sheet. Balance sheet pecahkan. Dekat bahagian apa? Dekat bahagian bawah sekali. Dekat ruangan capital. Okay? Alright. That's all untuk partnership. Umumnya yang anda kena tahu adalah, cuba tengok learning outcome that there is no limited liabilities in partnership except for limited partners. So kena tengok, kita tahu apa makna limited partners. Itu adalah surface anda kena tahu lah. That limited partners cannot withdraw any of the capital they invest in the partnership or take part in the management of partnership. Okay. Maksud limited partner tu dia tak bertanggungjawab. Something yang lebih daripada apa yang dilaburkan. Okay, ni adalah berkaitan dengan limited company, not a partnership. Okay, content of partnership agreement, benda penting. Kalau tak ada partnership agreement, kena tengok agreement yang ditetapkan oleh akta. Okay, Partnership Act 1890 will apply. Okay, kalau tak ada partnership. So debt partners can agree to show their capital account using either the fixed capital or fluctuating capital method. So boleh pilih nak buat fixed capital or fluctuate. Fixed ni ada account capital dan current account. How to prepare the ledger account and financial statement for partnership. So nak letak kat mana? Okay, letak dekat bawah bahagian capital lah kalau untuk capital. Alright, tapi kalau gaji semua tu letak bawah net profit. Adjust dekat net profit. Untuk yang sebelum, format yang anda dah tengok sebelum ni. Saya rasa cukup dulu untuk setakat ni. Untuk tajuk partnership sebagai anda punya pengenalan awal lah sebelum anda pergi kepada kursus yang seterusnya selepas ini. That's all. Terima kasih semua. Ada soalan tak?